Bismillah. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Faslun. Fi adabil isti'dad li sa'ir salawat. Ini suatu fasal pada menyatakan adab mensediakan bagi segala sembahyang. Itu bahasa asli dia. Bahasa kita sekarang ini, adab al-isti'dad, membuat persediaan lisa'il salawat untuk menunaikan sembahyang. Jadi bahasa lama ni sudah juga mensediakan bagi segala sembahyang. Mana mensedia sini dengan makna membuat persiapan. Membuat persiapan, membuat persediaan. Mana persediaan kita nak sembahyang. Itu maksud dianya membuat persiapan, mensediakan. Maksud membuat persiapan. Bermula sunat engkau tidur pada waktu al-qailulah. Sunat kita tidur waktu mana? Waktu qailulah. Qailulah ni waktu mana? Iaitu dahulu daripada gelincir matahari. Qailulah ni waktu tidur sekejap sebelum zuhur. Jadi waktu panas terik itu kalau boleh kita tidur sekejap. Sistem zaman dulu boleh lah. Sistem zaman kita sekarang ni macam mana nak tidur tengah hari? Pagi, orang kerja, balik pukul 4, pukul 5. Tapi kalau kita dapat buat ni bagus. Dahulu daripada gelincir matahari, tujuan apa kita tidur ni? Tujuannya, kerana tidur pada waktu itu menolong akan bangun pada malam. Kerana mengerjakan sembahyang tahajud. Jadi tidur qailulah ni walaupun sekejap, tapi dia memberi satu tenaga. Tenaga untuk kita bangun sembahyang tahajud. Ini penting. Tapi orang sekarang ni tak tidur qailulah pun tak apa dah. Sebab tahajud pun tidur juga. Tak bangun tidur. Jadi kalau qailulah pun tidur. Malam karya pun tidur pula tak ada tahajud. Ada arti. Tak ada arti lagi lah. Jadi baiklah. Kalau kita boleh tidur ni untuk bangun sembahyang tahajud. Barulah dia kena tidur. Atau kerana berjaga pada sesuatu berbuat kebajikan yang lain daripada sembahyang tahajud. Jadi kalau kita tak sembahyang tahajud, tapi kita nak jaga malam kerana nak buat suatu kebajikan. Nak jaga daripada kita ni dikawal, dimasuki oleh musuh. Ataupun nak berjihad daripada diserang oleh musuh. Kerja-kerja malam, jadi bagus kita tahajud. Kita qailulah sedikit kerana untuk ambil tenaga bangun malam. Adapun tidur pada waktu itu dengan tiada berbuat ibadat pada malam, maka iaitu seperti orang makan sahur dengan tiada puasa. Betul tak? Mana kalau qailulah tidur, malam tak bangun juga, samalah seperti orang sahur, bangun sahur tengah malam, makan kenyang-kenyang, puasanya dak. Jadi tak ada arti. Baik dia tidur terus, bangun makan pagi esok, sarapan pagi. Lebih baik daripada duk bangun tengah malam, mengatuk. Itu ibarat Tuan Syekh kita ni. Maka iaitu tiada berfaedah. Tidak berfaedah kalau sekadar tak qailulah, tak bangun sembahyang tahajud. Dan hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur. Qailulah ni sekejap ya. Pasal tu nama dia qailulah. Bukan banyak. Hendaklah engkau bangun dahulu daripada waktu zuhur supaya engkau bersedia mengerjakan sembahyang zuhur pada awal waktu. Jadi nak suruh kita sempat sembahyang zuhur berjamaah, kita kena bangun awal. Pukul 12 tidur, 12.30 bangun dah. Siap-siap. Jemaah kita yang warga tak ada warga mah dia panggil sekarang ni. Tak boleh panggil orang tua orang sekarang ni. Dia marah panggil orang tua. Tak ada istilah. Kena panggil apa? Warga mah. Orang warga mah ni tak ada kerja dah. Nak jaga lembu kebab budak dah. Jaga anak cucu beli dah. Buatlah amal qailulah ni untuk bangun tahajud nanti. Setelah itu maka engkau mengambil air sembahyang. Tengok. Dia ajar satu persatu kita. Setelah bangun daripada qailulah, bangun bersiap ambil wudu. Kemudian maka sembahyang engkau 2 rakaat sunat wudu. Jadi setelah kita ambil wudu, kita sembahyang sunat. Pasal apa nak sembahyang sunat wudu ni? Kerana ada kelebihan dianya.
Bagaimana dalam sebut dalam cerita hadis Bilal. Yang dia ni setiap kali dia ambil wuduk, dia sembahyang sunat. Menyebabkan dia ni, Nabi SAW dengar suara Bilal, itu oleh syurga. Dulu pada orang lain yang masuk. Itu kelebihan dia. Mana kalau kita malam, kalau siang, bila kita ambil wuduk, kita sembahyang sunat. Sembahyang sunat, dia panggil sunat, sunat wuduk. Maka lalu pergi ke masjid. Lalu pergi ke masjid. Lepas ambil wuduk siap, pergi ke masjid. Dan apabila sampai ke masjid, maka sembahyang engkau 2 rakaat tahiyatul masjid. Bila sampai ke masjid, jangan duduk buat tangga. Jangan duduk buat di kaki 5. Ataupun buat dipanggil apa ni, bawah pos. Tempat orang parking kereta. Tak. Siapa letak motosikal kita, letak parking kereta kita. Bismillah. Baca doa masuk masjid. Terus. Sembahyang sunat tahiyatul masjid. Sebab apa dia suruh sembahyang sunat tahiyatul masjid? Kerana belum masuk waktu zuhur lagi. Orang ni pergi awal. Nah, itu maksud dia. Dan apabila engkau dengar akan bang tu azan, maka hendaklah engkau jawab akan dia. Bila kita dengar azan, kita kena jawab. Hadis tentang jawab azan itu telah kita jelas dulu. Jawab azan, Nabi SAW bagi tahu kepada kita, "Idza sami'tumul muazzin faqulu." Bila kamu dengar orang azan, hendaklah kamu kata, kamu ikut sebagaimana muazzin buat. Allahu akbar, Allahu akbar, kita ikut. Allahu akbar, Allahu akbar. Setelah selesai, jawab pula, doa pula. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah wa salatil qa'imah sampai ke akhir ini. Kalau kita buat benda ni, buat amalan ni, jawab azan serta berdoa selepas azan ni untuk minta kuasa syafaat Nabi, dapat pahala apa kita? Lupa dah. Halat lahu syafaati yaumil qiyamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang ni berhak menerima syafaat pertolongan aku pada hari kiamat. Besar ke tak besar pahala? Sangatlah besar. Kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat dahulu daripada zuhur. Inilah kamu semaya sunat 4 rakaat dulu pada zuhur. Semaya sunat qabliyah. 4 rakaat itu maksudnya 2 rakaat, 2 rakaat. Bukan 4 sekaligus. Macam zuhur tidak. 2, 2. Semuanya itu sunat muakkad pada ahli tasawuf. Ahli tasawuf kata semua ni sunat muakkad 4 rakaat. Kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla qabla az-zuhri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail." Artinya barang siapa sembahyang dahulu daripada zuhur 4 rakaat, nescaya adalah ia seperti memerdekakan seorang hamba daripada anak Nabi Ismail. Tanda di situ, hadis ini diriwayat oleh At-Tabarani. Hadis riwayat At-Tabarani, kata ulama hadis, sanadnya dhaif. Hadis ini dhaif. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla arba'an qabla az-zuhri, ghufirat lahu dhunubuhu yaumahu dzalik." Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur, nescaya diampun dosanya pada hari itu. Hadis ini riwayat Al-Khatib dan diriwayat oleh Sa'id bin Mansur dalam sunan dia. Nama kitab tu tak ada dengar guys, tengok-tengok. Al-Khatib jawab. Al-Khatib Al-Baghdadi. Kata ulama hadis ni sanad dia dhaifun jiddan. Hadis ini sanad dia dhaif jiddan. Tanda situ. Lemah sangat maksud. Dhaif jiddan mana terlalu lemah dari segi sanad dia. Setelah itu maka sembahyang fardu serta imam dak. Baiklah. Jadi tak ada ke hadis sahih yang menunjukkan tentang sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur ni ada. Jawabnya ada. Hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih. Nabi kata siapa yang sembahyang 12 rakaat satu hari semalam. Dalam sehari semalam ni dia semaya 12 rakaat semaya sunat. Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah Ta'ala akan bina kepada dia sebuah rumah dalam syurga. Hadis ini hadis sahih. Di antaranya arba'an qabla zuhri.
Dalam hadis ini Nabi kita sebut 4 rakaat sebelum zuhur. Maknanya sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur tu ada sanad dia yang sahih. Walaupun hadis-hadis yang kita baca tadi agak bermasalah dari sudut sanad dia. Yang satunya dhaif, yang satu lagi dhaif jiddan. Tapi ada hadis asal, hadis sahih yang kita boleh beramal dengan dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu, ingatlah kamu sembahyang 12 rakaat sehari semalam ni. Apa dia sembahyang 12 rakaat sehari semalam ni? Apa dia dapat pahala dia? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah SWT akan bina untuk dia sebuah banglo dalam syurga. Jadi siapa dia nak banyak rumah dia, kena sembahyang 12 rakaat. Mana bilangan dia? Arba'an qabla zuhri. 4 rakaat sebelum zuhur. Mana 2 rakaat jadi 4. Wa raka'ataini ba'daha, 2 rakaat selepas zuhur. Berapa? 6. Wa raka'ataini ba'dal maghrib, 2 rakaat selepas maghrib. Berapa? 8. Wa raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat selepas isya. 10. Wa raka'ataini qabla salatil ghadah, 2 rakaat sebelum fajar. Sebelum sembahyang subuh. Cukup 12 rakaat. Mana menurut riwayat ini, arba'an qabla zuhri ini 4 rakaat sebelum zuhur. Ada juga riwayat lain mengatakan siapa dia sembahyang 10 rakaat dapat pahala. Tapi hadis ni, ini kita nak bawa hadis ni nak menguatkan hujah muallif di sini, kerana hadis-hadis yang dia bawa tu dari segi sanadnya lemah, tapi ada asalnya dari hadis lain yang Nabi bagi tahu, bagi galakkan siapa dia sembahyang dapat pahala sedemikian. Itu dalam masalah sembahyang sebelum zuhur. Setelah itu, setelah selesai sembahyang sunat sebelum zuhur, jadi kita haraplah kepada muazzin kita ni bagi peluang sedikit. Biar sempat makmum melaksanakan sembahyang sunat 4 rakaat sebelum zuhur. Pasal tu dia panggil setiap perkara. Imam dia kena ada fiqh dia. Muazzin kena ada fiqh. Dia panggil fiqh muazzin tu, kalau waktu ni, waktu ada sunat lebih daripada 2 rakaat, jangan dia sembahyang 2 rakaat, dia qamat teruslah. Ini menafikan hak ahli jemaah lain nak sembahyang sunat 2 lagi. Itu satu perkara yang tidak baik, kerana kita menafikan hak orang itu. Bagaimana orang ni nak mendapat pahala sebuah banglo dalam syurga kalau kita lepas 2 rakaat kita terus qamat? Kaedahnya bila orang dah qamat sembahyang fardu, tak boleh lagi sembahyang sunat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu, bila didirikan sembahyang fardu, maka sembahyang sunat tak boleh lagi dibuat. Kalau terpaksa juga, terpaksa kita kena qada lepas sembahyang. Tapi kenapa nak terpaksa? Sedangkan waktu muassak, waktu luas. Jadi kita bagi tahu kepada setiap muazzin. Setiap muazzin, setiap tukar bas, hendaklah dia ada fiqh bahawasanya sebelum zuhur ada 4 rakaat sunat. 2 rakaat, maka hendaklah muazzin beri peluang kepada ahli jemaah dia biar sempat sembahyang sunat. Jadi kena buat 2. Kalau dia tak nak sembahyang 2 rakaat lagi pun, dia berhenti sekejap, bagi peluang kepada orang lain. Barulah ada orang panggil muazzin itu ada fiqhnya. Kalau tidak muazzin sekadar nak lawak azan saja, orang panggil tak ada fiqh dalam masalah ini. Itu cara dia. Setelah sembahyang fardu serta imam, kemudian maka sembahyang engkau 4 rakaat kemudian daripada zuhur. 4 rakaat lagi kemudian daripada zuhur, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man hafaza. Ibu bagi baik-baik. Kalau hadis sahih ni kita baca sedikit. Man hafaza ala 4 raka'atin qabla az-zuhri. Ala 4 raka'atin qabla az-zuhri. Wa 4 ba'daha harramahu Allahu 'alan nar. Maksud dia, artinya barang siapa memeliharakan atas sembahyang 4 rakaat dahulu daripada zuhur dan 4 rakaat kemudian daripadanya, nescaya diharamkan Allah akan jasadnya. Itu dari atas api neraka. Itu hadis ini kita tanda. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Hadis ini man hafaza ala 4 raka'atin, hadis riwayat At-Tirmizi. Sanad dianya sahih. Tanda situ riwayat Tirmizi, sanadnya sahih. Maknanya gabung hadis ni dengan hadis 12 rakaat sehari semalam tadi cukup kuat untuk kita beramal
nak menunaikan sembahyang 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat lagi selepas zuhur. Syahadah ni mana satu dalam kaedah kita mengaji kita amon, bahasa lama dia panggil satu tempat nak bagi tahu tempat nak pindah daripada satu perbincangan kepada perbincangan yang lain. Itu mana syahadah. Jangan engkau masyghul kemudian daripada sembahyang zuhur itu hingga asar. Apa makna masyghul? Jangan engkau sibukkan diri kau. Kemudian daripada sembahyang zuhur itu hingga asar, melainkan dengan belajar ilmu yang memberi manfaat pada agamamu atau menolong atas yang mubah. Ini arahan daripada kitab kita ni. Dia kata, lepas sembahyang zuhur jangan buat kerja lain. Sama ada menuntut ilmu ataupun menolong atas perkara yang mubah, yakni perkara yang harus kita buat, yang boleh dibuat, seperti berkhidmat kepada fuqaha yang salihin. Kalau kita ni talib, kita khidmat kepada guru-guru kita, khidmat kepada ustaz kita, khidmat kepada orang-orang yang saleh. Nampak ada ramai di masjid tu, apa dia perlu makan ni, cari makan ni bagi dia. Apa dia perlu khidmat, kita tolong. Dan berkhidmat kepada ulama ahli tasawuf. Manakala ada ulama tasawuf, orang yang warak-warak, kita khidmat kepada dia. Kalau ada pokok tasawuf yang dakwa zaman kita sekarang ni, dakwa ahli tasawuf, tapi tak tahulah ke mana. Amo ingat Allah yarham tuan guru kita ni pernah dijemput bertemu dengan seorang syekh tarekat besar. Dia pun dengan penuh berkhabar-khabar, penuh semangat nak pergi temu engkau tok syekh tarekat ni. Orang dia panggil orang hebat dalam tasawuf ni, ahli tasawuf. Perjumpaannya di Kota Baru. Bila pergi, orang bagi tahu dia ada Tok Guru, dia panggil Tok Guru pada tuan guru kita. Dia kata, Tok Guru, ni lah Tok Syekhnya. Allah. Nampak pakaian tu hebat, tapi rokok ni tak putus-putus tangan kepung duk isap apa. Saya kata biarlah, aku tak jadi ahli tasawuf pun tak apa. Kalau setara ni punya kehebatan, pakai klik gitu. Maknanya ahli tasawuf ni maksudnya orang yang betul-betul warak, takut pada Allah SWT, akhlak yang mulia. Jadi kita khidmat. Kalau sekolah tasawuf ni kata tekok sebeh besar ya. Lepas tu dari segi akhlaknya, dari segi syariatnya, tak tahu mana, entah sudah main tasawuf lah. Dan berkhidmat kepada guru kita. Dan seperti berkhidmat kepada yang lain daripada mereka itu, iaitu segala orang Islam. Semua sekali khidmat yang kita boleh bantu orang, kita buat. Atau kalau tak ada kerja ni, masyghul. Mana masyghul tu sibuk engkau dengan buat kerja apa? Dengan membaca Quran. Atau kita kerja, selepas mayat zuhur kena balik ke pejabat balik. Pukul 4 baru habis waktu. Masyghul engkau dengan berusaha mencari belanjamu yang menolong dengan dia atas agama kamu. Tak ada masalah. Ikut kategori mana. Yang pentingnya kamu telah semaya zuhur berjamaah. Kamu telah pun melaksanakan semaya sunat sebelumnya dan selepasnya. Kamu dia, pergilah. Kalau orang kena kerja, balik semula ke pejabat dia. Kalau orang hak ngaji, pergi mengaji dengan tok guru dia. Kalau tak ada kerja lain, khidmat umum yang boleh membantu menaikkan taraf kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sekarang ni, mana dalam kitab kita ni cukup luas perbincangan dia. Sama ada kalau hantar ni orang kerja, balik semula ke tempat kerja. Kalau pejabat, balik ke pejabat. Kalau orang pekebun, balik ke kebun dia. Tengok tempat masing-masing. Tapi ingat, maka apabila masuk waktu asar, maka sembahyang engkau 4 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu asar. Dulu daripada fardu asar, ada pula sunat 4 rakaat. Iaitu sunat muakkad pada ahli tasawuf. Pasal apa? Syekh kita ni, rahimahullah ta'ala, dia kata sunat muakkad di sini menurut ahli tasawuf. Sebab ahli fiqhnya, sunat muakkad tu, hak dia bila tadi lah, 12 rakaat tadi. Berbezanya 2 rakaat sebelum zuhur tadi. Dalam itu, dalam hadis tadi ada ke sebelum asar? 2 rakaat sebelum asar tak ada, tak masuk. Pasal tu, tuan Syekh kita kata, 4 rakaat di sini, muakkad di sisi ahli tasawuf. Tidak di sisi alul fiqh ataupun alul hadis. Alul hadis dia berdasar kepada, apa beza di antara sunat muakkad dengan tidak muakkad? Sunat muakkad ni sunat yang Nabi SAW mulazamah. Sentiasa buat sunat ni, tak tinggal-tinggal. Itu maksud sunat muakkad.
Yang tidak muakkadnya, Nabi tidak muwazabah. Dia suruh buat, tapi dia tidak sentiasa buat. Macam ni. Jadi, kita tahulah di sini, sunat muakkad di sini, di sisi siapa? Di sisi ahli tasawuf. Kerana sabda Nabi SAW, rahimallahu abdan, salla arba'an qabla al-asri. Boleh buat lagi. Rahimallahu abdan, salla arba'an qabla al-asri. Rahimallahu abdan, salla arba'an qabla al-asri. Artinya, memberi rahmat Allah Ta'ala akan hambanya yang sembahyang 4 rakaat dahulu daripada fardu asar. Jadi, belum pada mayasa, ada juga semaya sunat, berapa rakaat? 4 rakaat. Jadi, kita sebagai faqih, sebagai muazzin, kena bagi peluang kepada orang, biar dia boleh semaya juga. Sama ada muakkad atau tidak muakkad, oleh kerana ada hadis, kita buatlah amalan tersebut. Tanda situ hadis ini riwayat Imam Ahmad dan At-Tirmizi. Rawahu Ahmad wa At-Tirmizi, sanad dia hasan. Sanad dia hadis ini hadis hasan. Rawahu Ahmad wa At-Tirmizi, hadisun hasan. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla qabla al-'asri arba'an harramahu Allahu 'alan nar. Man shalla qabla al-'asri arba'an harramahu Allahu 'alan nar. Artinya barang siapa sembahyang 4 rakaat dahulu daripada asar, nescaya diharamkan Allah akan jasanya atas api neraka. Diharamkan atas api neraka. Hadis ini tanda situ rawahu At-Tabarani. Riwayat At-Tabarani, sanad dia kata ulama dhaif. Sanad dia dhaif. Yang sahihnya, yang hasannya atas tadi. Yang sebelum ini rahimallahu. Yang pentingnya ada hadis sahih, ada yang dhaif. Jadi kita sandar. Yang sahih itu kita sandar kepada, yang dhaif itu sandar kepada yang sahih. Boleh buat. Dan saya kiranya jangan engkau tinggalkan akan yang demikian itu. Hendaklah jangan engkau tinggalkan 4 rakaat sebelum zuhur ini supaya engkau dapat rahmat yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengerjakan yang demikian itu. Jadi kalau kamu ni nak rahimallah, nak rahmat daripada Allah Taala yang didoa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, buatlah 4 rakaat sebelum asar. Sesat semaya asar apa kita nak buat pula? Jogging. Ya. Ada budak ni kata jogging. Nak oyaknya masuk dalam kepala dia jogging kan ni pasal. Ni zaman sekarang ni, zaman dia panggil zaman globalisasi lah. Baik. Maka apabila selesai engkau daripada sembahyang fardu asar itu, maka jangan engkau masyghul melainkan seumpama yang dahulu. Jangan sibuk kecuali seperti yang dahulu tadi. Iaitulah yakni hendaklah engkau mengerjakan kemudian daripada zuhur dahulu. Seperti mai zuhur lah, sama ada pergi belajar, sama ada pergi cari rezeki, sama ada membantu orang. Yang pentingnya buat benda baik. Orang zaman dulu tak ada bagi dia istilah jogging-jogging ni. Kok jogging ni orang tak ada kerja seperti kita ni. Orang lain ni tak ada kerja. Pasal itulah, bila ada kebun, ada tanah, tak buat kebun. Dianya, nak suruh peluh, duduk hunggar ke tepi jalan. Nyo hari tak ada kerja. Kalau gini aku, ubi boleh makan. Enggak boleh. Pisai boleh makan? Boleh. Sekarang ni sibuk, krisis. Dunia sekarang ni makan dia tak cukup. Kalau buat jogging, terpakat pergi menambah belakang-belakang gini aku, lain tanah dia. Banyak menguraikan masalah tersebut dah. Tapi silap kita, pergi cari benda-bendanya. Tak tahu ke mana. Boleh jadi orang putih negeri dia. Tak ada kebun dia. Dia pasal kena jogging. Dia pergi sungai. Dia pergi jalan. Kalau kita ni ada kebun, ada tanah luas, ada jogging juga. Masuk mana? Lagu mana cerita jadi tak tahu. Pakai ikut orang dah. Orang buat jogging, dah jogging atas. Nampak hebat kita. Jadi, Syekh kita kata, kamu buat seperti arahan dia lepas maya zuhur tadi. Seperti menuntut ilmu yang beri manfaat pada agamamu. Atau menolong kebajikan kepada segala manusia, atau berbuat ibadat yang sunat seperti membaca Quran dan segala aurat. Apa makna segala aurat? Baca segala wirid. Lepas maya asar ni, sebelum kita berjalan, sebelum kita pergi mana-mana ni, seboleh-boleh mungkinnya biarlah kita selesai dulu baca wirid kita lepas asar.
Yang kita sebut sebagai al-maksurat. Bacaan waktu pagi dan waktu petang. Lepas asar ni biar kita boleh baca. Wirid yang waktu petang. Bila habis tu barulah kita keluar. Kalau nak suruh peluh sikit ke, nak jogging ke, nak pergi menyaku. Tapi biar dapat. Kalau kita boleh kekal, kita sebagai seorang yang nak naik taraf wali, besar tak boleh naik dah. Kalau kata sebab saja tekak nak jadi wali, tak jadi. Orang panggil wala. Tahu wala? Wala kenal? Jadi, orang kita ni bila tengok, sebab sebab tu wali tu. Tak pakai baju cari. Tu taraf dia wali tu situ. Bukan. Jadi kita sekarang ni sangat-sangat manusia sibuk dengan masyhur dengan dunia ni. Kalau kita boleh kekal wirid kita waktu pagi yang kita panggil al-maksurat. Boleh kekal waktu petang cukup dah tu. Boleh tambah lagi Quran sejuh dua tak boleh sebut dah tu. Cakap sejuh, setengah sejuh pun tak apa. Satu juzuk satu hari lagi tambah. Allahu akbar. Kita cukup seorang kaya bagi martabat manusia di akhir zaman ni wali dah tu orang tadi. Bagi kita ni orang ni sudah naik taraf min auliyaillah salihin. Di zaman kita sekarang ni. Zaman orang tak sakna, tak percaya kepada akhirat, tak percaya kepada amal ibadat. Apa ni? Seperti membaca Quran dan segala aurat. Aurat tu mana baca wirid-wirid. Atau berusaha kepada segala sesuatu yang bawa kehidupan dalam dunia yang menolong kepada akhirat. Buat apa pun yang boleh membantu ke akhirat kita buat. Kita nak suruh peluh, tak payah unggal tepi jalan. Bawa sapu-sapu, bawa saku, bawa apa-apa nak pergi tebah. Gitu dulu bersih kubur, gitu dulu bersih rumah-rumah kak. Apa saja benda-benda yang boleh memberi manfaat kepada dunia yang bawa kepada akhirat. Dan hendaklah engkau tentukan bagi tiada waktumu itu akan bahagian daripada auratmu yang tertentu. Jadi arah hadiahnya setiap masa tu ada wirid dia yang tertentu. Wirid kita waktu pagi maksurat zikir pagi. Wirid waktu petang zikir waktu petang. Sudah ada dah. Format sudah ada. Sekira-kira tiada lalu tiada aurat yang tertentu pada satu waktu itu kepada lainnya supaya nyata bagimu berkat segala waktu itu. Mana setiap masa, setiap waktu ni, biarlah lidah kita sentiasa berwirid, sentiasa berzikir. Sentiasa berwirid, berzikir. Nak masuk dalam rumah, baca bismillah. Sudah masuk dalam rumah, nak masuk tandas, baca doa pula. Keluar baca lagi, ambil wuduk, baca doa. Nak makan, baca doa. Nak tidur, baca. Maknanya setiap pergerakan kita, bangun ataupun tidur. Makan ataupun berehat. Semua sekali ada zikir, ada wirid. Kalau kita boleh buat yang ni, kata ulama cukup dah orang ni sudah naik taraf yang baik. Jadi insya-Allah taala buku kita perisai Muslim, Hisnul Muslim, bila siap nanti kita akan bawa. Baca satu-satu, biar kita terikat dengan bacaan harian kita. Daripada awal pagi bangun tidur sampai tidur pula. Ada bacaan yang kita boleh buat. Kalau kita sempurnakan yang ni, cukup besar dah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah taala. Nak banding orang tak baca ni? Supaya nyata bagimu berkat segala waktu itu seperti yang hamba sebutkan segala aurat itu dalam risalah yang bernama Urwatul Wuthqa fi silsilatil waliyil aqqa Sayyidi Syekh Muhammad As-Saman. Jadi Syekh kita ni dia cerita tarekat yang dia buatlah, tarekat Saman. Yang kita sekarang ni kita anjur tak payah ambil tarekat-tarekat dah, kita terus pada apa bacaan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita nak bertarekat macam mana lagi? Tak ada masa, sibuk. Jadi kalau kita ambil terikat dengan Nabi bagi tahu, itu tak banyak sangat. Cukup dengan masa kita ada ni, dengan kesibukan kita ada ni, pada. Okay. Bersalahan jika tiada engkau tentukan akademikan itu, terkadang terbuat dan terkadang tiada terbuat. Mana wirid kamu ni, kalau kamu tak khususkan waktu, hari ni kamu buat, 10 hari tak buat. Pasal tu kita kena khususkan. Lepas subuh, macam mana nak habiskan maksurat lepas subuh? Mesti sebelum kita bagi tahu. Sebelum aku keluar ke pejabat, 15 minit, 20 minit ni mesti aku duduk dalam bilik baca doa. Lepas asar macam begitu juga. Kalau tidak, kalau kita tak buat waktu gini, sambil-sambil berjalan, tak jadi. Kalau kita jalan, tak jumpa orang, tak apa. Tengah duduk jalan, jumpa orang saya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mari. Cari teh tarik. Pakon Nabi wirid kita. Berau, masuk dalam teh tarik habis. Nyelepak ngoti cana pula, habis cerita dah. Klik-klik mari, maghrib dah. Habis lah masa. Jadi kita kena khususkan masa. Jadual tetap. Untuk menghabiskan wirid pagi dan wirid petang. Jadual tetap mesti kena buat. Kalau tidak, sekali kamu buat, dan terkadang tiada terbuat. Kalau kita bimbang, takut sekali buat, kalau tak buat berapa kali?
10 kali tak buat. Itu berat. Maka yang demikian itu tiada nyata berkat waktumu itu. La ilaha illallah. Ini kita takut. Tu Syekh kita kata. Sesiapa yang tak boleh ikut jadual dia. Wirid pagi tak habis. Wirid petang pun tak habis juga. Baca Quran pun tak dapat juga. Orang ni sudah nyata tidak berkat waktu dia. Ya Allah. Takut tak takut kita? Takut. Mana waktu kita ni sudah. Pergi 24 jam pergi. Wirid pagi tak habis. Wirid petang pun tak habis. Berat ke tak berat? Lepas 24 jam. Allah Ta'ala beri kepada kita sehari semalam 24 jam. Kita tak boleh laksanakan tugas yang begini. Bukan begini besar. Sikit saja. Tak boleh nak besar. Berat. Yang demikian itu. Yang demikian mana? Yang demikian itu. Tiada nyata berkat waktumu itu. Dan segianya bahawa jangan engkau suka pada tiada waktu itu. Melainkan dengan bertambah ilmumu dan amalmu. Mana kita kena rancang. Jangan berlalu satu waktu itu kecuali akan bertambah ilmu kita, bertambah amal kita. Dan jangan engkau suka engkau pada tiada waktu itu dengan bertambah duniamu dan kekayaanmu. Ini kita suka benar. Jadi kalau kita suka, bila tambah dunia suka. Tak tambah akhirat, tak ada masalah. Itu orang panggil. Kita tu orang panggil manusia yang bermasalah. Tukar balik. Mana jangan suka engkau pada tiada waktu itu dengan bertambah duniamu dan kekayaanmu serta kurang ilmu dan amalmu. Dunia tambah. Hari ni boleh 2 juta. Projek. Maya sunat dia kata, dok dia sahabu. Allahu Akbar. Zikir pagi baca ke tidak? Langsung tak baca. Orang ni jangan suka lagu ni. Yang baiknya, Rabbana atina fid dunya hasanah. Projek boleh. Wa fil akhirati hasanah. Wirid yang kita rancang, dapat kita baca dua-dua. Itu selesai. Maka apa faedah hidupmu dalam dunia pada bertambah hartamu padahal umurmu tiap-tiap ketika itu kurang. Dengan nasihat. Apa faedah kita tambah dunia? Hari-hari dunia bertambah. Umur kita semakin hari semakin hampir dengan kubur. Harta nak pergi mana? Harta nak bawa ke mana harta sekarang? Harta tu akan dikira, akan dihisap, akan ditanya oleh Allah SWT. Bukannya lepas gitu saja. Kerana kekayaan dunia itu tatkala engkau mati, tiada engkau bawa ke dalam kuburmu. Allahu Akbar. Harta banyak mana kita buat? Bawa dalam kubur ke tak? Tak bawa. Yang kita pergi sekali kita dalam kubur, apa dia? 3 lak kain yang pergi dengan kita. 3 lak kain putih. Warna kita suka atas dunia ni. Warna biru, warna hijau, warna kelabu, warna pink. Tak ada siapa buku kita warna tu. Tak ada lah wayak Seimbang. Suami hamba tu waktu hidup berhimna ke warna merah. Beli kain kapal merah. Ada ke pak? Tak ada dah. Suami pun tak bagi tahu isteri dia suka warna pink. Tak ada. Nak ayatnya. Warna kita pun orang tak pilih dah. Hak akan give sama kita dalam kubur 3 lah kain warna putih. Ada berapa? Kain pula. Tak beli kain oleh jenis ni. Beli kain. Orang pakai kain kapal. Kain murah. Tiada engkau bawa ke dalam kuburmu harta tadi dan tiada bersama-samamu akan dikau dalam akhirat melainkan ilmumu dan amalmu jua. Hak masuk sekali kita dalam kubur di akhiratnya ilmu, amalan kita termasuklah sedekah kita, zakat kita, derma yang kita bagi, sumbangan itu saja. Hingga meninggalkan akan dikau oleh anak isterimu. Anak-anak kita saya dia je kambuh kita dalam tanah. Tak boleh akan kambuh kita dalam tanah. Anak kita lepas kambuh tu cium tanah kau. Tijak pula. Tidak tijak kena nak sukmah tanah. Tu hak paling saya sekali. Orang hak paling saya sekali atas dunia ni siapa dia kita saya? Anak. Kalau itu isteri, saya ke suami. Suami saya ke isteri. Belum balas lah. Dia balas. Kok kita lakukan juga. Nak yang kita saya ni. Kok ni je tijuk. Atas kita sekarang. Ini bahaya. Mana kita sayang kepada keluarga kita. Tak boleh mengatasi sayang kepada agama.
anak isterimu dan segala taulanmu. Taulan itu mana kawan. Taulan maknanya kawan. Maka tinggal engkau seorang dalam kuburmu, tinggallah kita seorang di dalam kubur. Maka ketika itu tiada dengan dikau melainkan amalmu saja. Yang ada bersama kita siapa? Amalan yang kita buat atas dunia. Dan jika ada amalmu itu yang kebajikan, nescaya engkau dapat akan dia kesenangan. Lagi nikmat dalam kubur. Atas dunia ni kita buat benda baik, insya-Allah taala kita akan senyum dalam kubur kita. Kubur akan terbuka luas, seluas mata memandang. Kalau itulah dia sebut kubur ni imma raudhatun min riyadil jannah. Sama ada dia jadi taman syurga ataupun satu cawangan daripada cawangan neraka, wal iyad billah. Dan jika ada amalmu itu yang kejahatan, na'udzubillah, nascaya engkau dapat akan kesusahan, lagi seksa yang amat sakit. Allahu akbar. Minta berlindung kita kepada Allah daripada seksaan kubur, lebih-lebih lagi seksaan pada hari akhirat. Habis masuk neraka nanti, na'udzubillah. Jadi untuk mengelak benda ni, untuk nak menyelamatkan kita daripada inilah yang kita kena rancang masa kita, biar berkat masa kita. Cara mana nak berkat? Mesti semaya dengan waktunya, semaya sunat yang tidak tinggal, dan semaya dan zikir-zikir aurat-aurat yang kita kena baca, kita buat. Seperti firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Surah Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Yakni barang siapa mengerjakan amal kebajikan setimbang semut yang kecil, buat amal sebesar semut yang kecil, nescaya melihat ia akan dia dalam kuburnya dan di dalam akhirat dengan kesenangan. Orang ini akan terima baik. Dan barang siapa mengerjakan amal kejahatan setimbang semut kecil, nescaya melihat akan dia di dalam yang demikian itu dengan kesusahannya dan seksa yang amat sakit. Manusia amalan manusia ni akan diulai balik. Habislah kita lepas asap. Maka apabila kuning-kuning matahari dah kuning nak jatuh dah, yakni hampir masuk matahari, hampir terbenam matahari, maka hendaklah engkau kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari. Dahulu daripada masuk maknanya dahulu daripada terbenam matahari, maghrib. Serta masyghul engkau dengan mengucap tasbih dan istighfar. Ingat baik-baik. Kita balik pula ke masjid sebelum maghrib. Untuk apa? Untuk masuk ke dalam masjid, masyghul, sibuk dengan bertasbih dan beristighfar. Bertasbih dan beristighfar. Kerana kelebihan fadilat waktu ini seperti kelebihan fadilat waktu yang kemudian daripada subuh hingga terbit matahari. Biasanya kelebihan sebelum maghrib ini kelebihan besar. Sebab itulah sebahagian ulama menjelaskan kepada kita, Nabi SAW bagi tahu di antara saat ijabatul doa, waktu yang doa yang paling mustajab, ada satu masa, satu saat pada hari Jumaat. Pada hari Jumaat ni ada satu masa, siapa dia doa betul lagi masa ni, pintu langit terbuka, naik terus permohonan dia. Jadi sebagai ulama kata, jangan kamu leka berdoa sebelum jatuh matahari hari Jumaat. Petang Jumaat jangan duduk sibuk benda lain. 7 hari dah kita kerja, buat kerja. Petang Jumaat cukup, tutup file. Lepas maya asar baca wirid, lebih-lebih lagi sebelum terbenam matahari hari Jumaat, pada waktu itu adalah kita banyak kita berdoa kepada Allah SWT. Sama ada kita mari ke masjid dah, kalau tak pergi masjid lagi pun duduk dalam rumah kita, masuk bilik senyap berdoa. Ambil buku-buku doa yang maksud, yang panjang, baca. Ya Allah, rakyat bagi tahu aku nak benda ni, saya nak benda ni, promote, minta benda ni, minta selamat dunia, selamat akhirat, minta baik semua penduduk kan. Mana doa yang patut kena kita buat di mana? Doa sebelum maghrib, sebelum jatuh matahari. Di mana dalilnya? Kerana firman Allah Taala, وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا
Nah, ini dalil. Artinya ucap olehmu tasbih dengan puji Tuhanmu dahulu daripada terbit matahari dan daripada terbenamnya matahari. Sebelum naik matahari, lepas maya subuh kita sudah ada wirid kita. Sudah ada zikir. Kita dah baca dalam hadis baru ni Nabi bagi tahu, siapa yang berzikir lepas maya subuh sehingga naik matahari, kemudian dia semaya sunat isyraq ataupun sunat duha 2 rakaat, orang dapat pahala apa? Umrah. Ada dapat pahala haji dan umrah yang sempurna. Jadi ayat Quran ini dia kapit yang kedua, qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Dan termasuk dalam waktu yang baik ini juga sebelumnya terbenam matahari. Pasal itulah mana-mana ahli jemaah muslimin dan muslimat yang mari ke masjid sebelum maghrib, jangan duduk tunggu di kaki lima. Jangan duduk tunggu di bucu masjid. Masuk dalam masjid ni bertasbih dan beristighfar kepada Allah, berdoa kepada Allah SWT. Waktu tu waktu cukup baik. Qabla tulu'is syamsi wa qabla ghurubiha. Adalah ayat Quran jelas. Jadi kalau kita kemari awal ada masjid, tapi duduk buah juga, sangat kerugian besar lah kita ni. Rugi tak rugi? Rugi. Pahala tak dapat. Waktu yang fadilat pun kita terlepas. Yang kita dapatnya apa? Kalau buat kosong-kosong saja, boleh kosong. Tapi kalau buat cara haram, boleh apa? Boleh dosa. Itu semuanya dalam keadaan bahaya. Kedudukan begini mesti kita murnikan balik suasana begini. Biarlah kita pergunakan masa yang ada ni sebaik mungkin. Dan baca olehmu dahulu daripada masuk matahari itu. Sebelum masuk maksudnya sebelum terbenam matahari. Tanda masuk. Yang ini sebelum terbenam matahari. Surah Asy-Syamsi wa duhaha. Dan wal-laili idza yaghsha. Dan qul a'udzu birabbil falaq. Dan qul a'udzu birabbin nas. Maknanya zikir waktu petang di antara yang dianjurkan surah-surah ni kita baca. Jadi kita tahu dah adalah hadis lain Nabi kita suruh baca waktu petang. Surah qul huwallahu ahad 3 kali. Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Dan hendaklah masuk matahari itu, terbenam matahari itu padahal engkau sentiasa dalam mengucap istighfar. Biar matahari jatuh, kita sudah beristighfar. Yang kita tak boleh waktu itu apa dia? Semaya tak boleh. Yang tak bolehnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam larang sebelum terbenam matahari tak boleh semaya sunat. Kecuali sunat tahiyatul masjid. Orang masuk untuk tahiyatul masjid boleh. Tapi nak semaya sunat mutlak tak boleh. Kenapa tak boleh? Kerana syaitan tu, dia duduk tunggu nak sembah matahari turun jatuh. Matahari turun, dia tunggu nak sembah situ. Jadi nak suruh beza di antara kita dengan syaitan. Jangan sembah. Jangan sujud pada situ. Jadi kita sesujudlah. Kita buat apa? Baca zikir, baca istighfar, baca tasbih dan baca lain yang sepatutnya. Maka apabila dengar engkau akan bang maghrib, maka jawab olehmu. Bila azan maghrib, kita jawab. Kemudian baca olehmu. Allahumma inni as'aluka inda iqbali laylika wa idbari naharika wa huduri salawatika wa aswati du'aika an tu'tiya Muhammadan al-wasilata wal fadilata wal syarafa wal darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'athhu al-maqama al-mahmuna lilladhi wa'adtahu ya arhamar rahimin. Ini doa ni bila lepas azan kita baca yang ni. Yang pentingnya kita sudah belajar ada doa lepas azan yang telah diajar sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu maka sunat engkau sembahyang 2 rakaat dahulu daripada sembahyang fardu maghrib. Ini timbul persoalan. Ada ke tidak sembahyang sunat sebelum maghrib? Ada sahabat-sahabat kita biasa orang tanya, kerana sebahagian ustaz dia kata tak boleh sembahyang sunat sebelum maghrib. Kerana tak ada. Ada ke tak ada? Jadi mengikut dalam umum hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, baina kulli azanaini salat. Di antara 2 azan, iaitu azan yang qamat itu ada semaya. Jadi tidak menjadi satu kesalahan kalau kita semaya sunat qabliyah maghrib, kerana Nabi bagi tahu di antara 2 azan. Maksudnya azan dan qamat. Itu semaya ada sunat. Jadi kita semaya sunat sebelum maghrib tidak jadi kesalahan di sini. Jadi tak payah menimbulkan pertelingkahan. Tak semaya sunat, tak semaya. Kalau nak semaya, mana sandaran dia? Sandaran dia kepada dalil hadis Nabi kata, baina kulli azan ini salah. Itu dah sandaran. Di antara 2 azan, maksudnya azan dan qamat itu ada semaya. Semaya sunat. Dan baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian daripada Fatihah,
qul ya ayyuhal kafirun, dan kemudian daripada Fatihah pada rakaat yang kedua qul huwallahu ahad. Kemudian maka engkau sembahyang fardu maghrib, kemudian daripada menjawab iqamat. Setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat dahulu daripada berkata-kata. Dan 2 rakaat dinamai sunat muakkad. Setelah sembahyang sunat ni, setelah sembahyang maghrib, adalah engkau dahulu daripada berkata-kata. Sebelum buang engkau ya lagi. Sebelum kita cari dia tu sembahyang sunat. Dan 2 rakaat ini dinamai sunat muakkad. Ini sunat muakkad ni, lepas maghrib ni. Termasuk dari hadis 12 rakaat tadi. Kata masuk. Masuk. Ini muafakat di antara ulama sufi dan fuqaha. Tengok ni. Syekh kita kata, sunat muakkad kali ni ittifaq di antara ulama sufi dan ulama fuqaha dan ulama hadis. Ittifaq semua sekali. Karena ada hadis muwazabah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sunat ini. Dan engkau baca pada rakaat yang kedua, kemudian daripada Fatihah qul ya ayyuhal kafirun, dan pada rakaat yang kedua kemudian daripada Fatihah qul huwallahu ahad, kerana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da al-maghribi rak'ataini qabla an yantiqa ma'a ahadin yaqra'u fil ula bilhamdulillah wa qul ya ayyuhal kafirun wa fil rak'ati tsaniyati bilhamdulillah wa qul huwallahu ahad kharaja min dhunubihi kama takhrujul hayyatu min salqiha. Artinya barang siapa sembahyang 2 rakaat, kemudian daripada sembahyang fardu maghrib dahulu daripada bahawa ia bertutur serta seorang maknanya bercakap dengan orang lain. Padahal ia membaca dalam rakaat yang pertama itu alhamdulillah dan qul ya ayyuhal kafirun, dan membaca ia dalam rakaat yang kedua itu dengan alhamdulillah dan qul huwallahu ahad, nascaya keluar ia daripada segala dosanya itu seperti keluar ular itu daripada kulit kelomborannya itu. Kalau apa panggil? Kelamaran. Bahasa di sini tulis kelomboran. Bahasa Malaysia agak apa? Bahasa Melayu itu salib boleh. Tak bahasa ni sebut. Kelamaran itu bahasa apa? Bahasa dia. Tanda sini. Tengok dia tulis kata, dan adalah yang meriwayatkan hadis ini Syekh Ahmad Al-Qashasi di dalam kitabnya Bustanul Arifin daripada Ibnu Najjar dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu taala anhu. Itu apa yang disebut oleh tuan Syekh kita tanda di sini. Kata muhakkik kita ni lam a'sur ba'du ala mukharrijihi. Muhakkik kita kata aku tak jumpa hadis ni mari mana. Tak tahu dia ambil di mana. Tuan Syekh kita kata dia ambil daripada kitab Bustan Arifin yang ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Qashasi daripada Ibnu Najjar daripada Anas. Yang betulnya ulama-ulama hadis kata tak jumpa cari. Lapak ni lah lapak sana. Lapak yang dibawa oleh muallif ni. Kalau lapak lain ada. Lapak lain ada dia kata siapa dia semaya lepas maghrib sebelum bercakap 2 rakaat. Dalam riwayat lain kata 4 rakaat. Rufi'at salatu fi 'illiyin, diangkat kesemayanya di 'illiyin. Tapi dia kata hadis ni hadis mursal sebagaimana diriwayat daripada Makhul. Jadi kata di dalam kitab Mishkatul Masabih dan juga At-Targhib wa Targhib, kata ulama hadis ni dhaif. Tapi hadis bawah tadi man shalla yang dibawa oleh muallif ini, ulama-ulama hadis kata Al-Manawi di antaranya dia kata lam a'sur ba'du ala mukharrijihi, aku tak jumpa dalam kitab hadis. Jadi tanda di tepi itu kata ulama tidak bertemu hadis ini dalam kitab hadis. Wallahu alam. Jadi kita serah pada tuan Syekh lah dia. Boleh jadi dia jumpa ulama-ulama hadis tak temu dengan sanad hadis. Ini kita nak kata macam mana dah. Kita buat sakat yang kita mampu sajalah. Dan kemudian daripada sembahyang 2 rakaat ratib itu, 2 rakaat ratib itu 2 rakaat sunat ba'diyah tadi, maka engkau sembahyang 4 rakaat atau 6 rakaat dan dinamai akan dia sunat awabin. Jadi kita berhenti sakat sunat awabin ini kerana perbahasannya agak panjang sedikit. Kita sambung lagi dalam perbincangan kita yang seterusnya insya-Allah taala. Jadi tanda di sunat awabin tadi.